Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Harap semuanya sihat-sihat. Okey, kita akan continue kelas kita berkenaan dengan chapter 1 hari ini. Okey. Chapter 1 kita ialah berkenaan dengan Introduction to Measurement. Okey, so di bawah chapter 1 ni kita akan tengok 4 subtopik iaitu meteorologi, SI unit, dimension and measurement dan juga instrumentation and calibration. So kalau kita dapat lihat dekat sini ada lebih kurang 64 slide untuk chapter 1 dan saya akan buat dua bahagian . So ini adalah chapter 1 part 1. Okay, let's go. Di sini macam kita dapat lihat dekat slide ni. Okey, kita tengok apa itu meteorologi. Ya. Ini lebih kepada definition dia. Meteorologi word meteorologi ni actually derive daripada perkataan Greek metron and logos. Di mana kita boleh translate dia the study of measurement. Okey, cara measurement ni macam mana? Okay, the origin of measurement ni go back even further than the Greek to the Egyptian. So, dia orang guna standard lah measurement ni dengan regular calibration untuk memastikan stone were cut to the correct size for their building project. Okay, nak buat bangunan kan zaman-zaman Greek dekat Egypt dulu. Okay, modern measurement system we use today stem from the industrial revolution. So maksudnya sebelum ni craftsman ni dia manufacture item individually lah individually dia creating each part. Okay. Kalau dua part tu didn't go together, dia craftsman tu akan buat perubahan yang sepatutnya lah. Okay. So masa tu tak ada standard untuk measurement ni. Tak ada. Sebab craftsman dia lebih kepada terdedah kepada perubahan semasa. Kalau perlu tambah, kalau perlu potong-potong macam tu zaman dulu dulu. Okay, next. Meaning of meteorology. Okay, dia adalah science of measurement. Okay, dia boleh divide depending upon the quantity to be measured. Contohnya, meteorology of length, meteorology of time. Okay. Untuk engineering purpose, kita restricted to measured. Susah betul nak nyebut ni. Okay. Nak betulkan lidah Melayu ni, lidah Jawa, lidah Minang kan. Okay, so untuk engineering purpose dia tadi, kalau measurement macam length, angle ataupun other quality ni dia express dalam linear ataupun angular terms. Okay. In the broader sense, it's not limited to length measurement but also concerned with industrial inspection dan juga various of technique. Okay. Okay. Meteorologi ni mainly kita concern pada apa? Okay. Satu, establishing the unit. Okay. Units of measurement. Ensuring the uniformity of measurement. Lepas tu kita develop method of measurement. Error of measurement juga menjadi concern dalam meteorologi. Kemudian apa lagi yang nak concern dia? Accuracy of measuring instrument. Okay. Kemudian industrial inspection and its various technique. Okay. Ini adalah objektif. Basic objektif untuk measurement untuk provide the required accuracy pada kos yang rendah, kos yang minimum. So ada 8 kat sini boleh baca. Kemudian dekat sini ada juga diterangkan meteorologi ni dia split into 3 subfield. Okey, di mana setiap subfield tu dia mesti deal dengan density subset of the topic. Apa 3 subfield yang meteorologi ni dah split, ada 3 tadi tu. Scientific meteorology ataupun dikenali juga sebagai fundamental meteorology, di mana yang ini dia cover the establishment of unit of measure. Unit system and quantity system. It's scientific meteorology that set the standard that are adopted as the definite magnitude of physical quantity. Tu dia.
Kemudian yang kedua ada industrial meteorology, yang ketiga ada legal meteorology. Okay. Okay, ini adalah necessity and importance of meteorology. Apa yang pentingnya meteorology ni? Kalau dalam design, design engineer ni, dia tak bolehlah hanya check pada design dia daripada point of view of strength ataupun economical production, tapi design engineer ni dia kena juga tengok dan kena ambil tahu macam mana dimension dia spesifik ni can be checked or measured. Kemudian higher productivity and accuracy boleh achieve by properly understood introduce the meteorology. Okay. Kemudian improve the measuring accuracy and dimensional and geometrical. Berapa banyak ni? Accuracy and dimensional and geometrical accuracies in the product. Kemudian kita ada proper goals. Mestilah design dan menggunakan rapid and effective inspection. Kemudian ada automation and automatic control and so on. Okay. Di sini ada sebut pasal quality control. Meteorology as a mean to achieve. Kita nak dapatkan quality satu-satu design atau satu-satu produk yang kita buat. Di sini. Okey, ini. Okey. Ini adalah step yang kita kena follow bila kita using quality control technique. Ada 5 kat sini. 5 step yang kita kena follow. Apa 5 step tu? Okey, yang pertama sample of the stream of product. Yang kedua measure the desired dimension, calculate the deviation of the dimension from the mean dimension. Kemudian kita construct control chart dan kita plot succeeding data on the control chart. Okey, tadi tu 1.1 subtopik 1.1 meteorologi settle. Okey. Kemudian kita akan lihat subtopik 1.2. Okey, subtopik 1.2 ni ialah berkenaan dengan SI units. SI unit, okey, System International Unit. SI. Okey, dia base SI base unit ni standard lah, dia standard unit untuk kita measure Dia define oleh international system or unit ataupun kita panggil dia SI. Okey. Yang ini SI is the system of unit in which ada bagi tahu kat situ. Frequency of calcium 133 atom is apa? Kemudian speed of light in vacuum, Planck constant, elementary charge. Kemudian ada Boltzmann constant dan sebagainya. Okey. Ini juga table. Contoh macam kuantitinya ialah length, unitnya ialah meter, simbol dia ialah M. Okey, ini adalah fundamental and derived SI unit. Okey. Yang biasa kita guna fundamental, basic maksudnya. Kalau mass, kilogram, kg, time, second, S. Okey, dan sebagainya. Di sini kita bagi up lagi satu berkenaan dengan dia punya definition. Kalau quantity dia length, standard unit dia meter, definition dia apa? Ini lagi contoh derived unit. So di bawah System International Unit ni under subtopic 1.2 SI unit ni kita memang tengok kepada unit-unit yang kebiasaannya kita guna. Okey. Kemudian kita boleh tengok juga dekat sini simbol. Tengok tu. Kalau boleh tengok 10 to the power of 1 deka. Nampak tu dia tulis. Hekto, kilo, mega, giga dan sebagainya. So ada banyak kan. Dekat calculator tu make sure you all pun aware macam mana nak tekan dia. Okay, this one unit outside the SI. Okay. Some non-SI unit are still widely used. Okay, contohnya macam minute, hour, day, unit of time ni. Okay, outside of the SI. So the quantity dia contoh macam time ada unit ada 2, minute, hour. Ada juga day untuk time. Kemudian kalau quantity dia volume, unit dia apa? Liter. Kena tahu ni semua.
The language of sign using the SI to express the value of quantity. Ni sebenarnya unit tu lah. Okay, the speed of bicycle is approximately V sama dengan apa. So, dia bersamaan juga dengan 18 km per hour. Jadi, kita boleh katakan dekat situ, language of sign tu ialah unit lah yang kita nak express kepada measurement yang kita buat tadi. Okay. Ni ISO apa ni? Authorities such as the International Organization for Standardization ataupun ISO tadi, okay, nama pendek dia dah specified kan. Selain daripada ISO ada IUPAP, ada juga IUPAC. Ya, dia dah specified kan recommended symbol. Okay, for many quantities. Contohnya macam thermodynamic temperature T. Kalau heat capacity at constant pressure CP. C capacity, P pressure. Saya selalu suka ingat macam tu lah. Biasa dia orang create simbol pun memang menggunakan macam tu perkataan berkaitan. For the mole fraction okay, of species I. Kita buat SI. Relative permeability mu. Yang macam M tu kan. Sebenarnya sebutan dia mu R. Dia ada mu R, mu naught. Dia. Okey, ni panjang ni boleh baca sendiri tak ada apa tu. Yang ini pun sama contoh, contoh perkiraan ada. Okey. Kemudian kat sini pun sama macam page yang sebelah. Okey, yang ini. Subtopic 1.3. Ya, subtopic 1.3. Jadi dekat sini kalau kita boleh tengok dia kata a measurement of something in a particular direction. What is the difference between a measure and dimension? Apa beza measure? Apa beza dimension? Dua-dua ni apa beza dia? Ya, so kat sini saya dah noted kan. Measure tu apa? Numerical value. Kalau dimension pula qualitative and do not a total sum. So, sini ada penerangan berkenaan dimension. Okay. Dan juga penerangan berkenaan measurement. Okay. Saya ada sertakan sini process of measurement tu macam mana. Ya. Sequence of operation yang diperlukan untuk execution of measurement, kita call dia sebagai proses. Kena bagi tahu Kalau macam ada soalan tu tanya proses measurement ni apa, terangkan. Proses measurement ni ialah sequence of operation necessary for the execution of measurement. Ya. Dia ada 3 important element dalam measurement ni. Yang pertama measurement, yang ketiga reference, yang kedua reference, yang ketiga comparator. Okey. Kena ingat. Okey, ini adalah method of measurement. Tadi proses, yang ni method. Okay, method measurement ni kita boleh classify as direct method. Yang kedua, indirect method. Okay, direct, indirect. Direct macam mana? Simple method measurement. Which is the value of quantity to be measured is obtained directly without the calculation. Contohnya, measurement by scale. Vernier calipers, micrometer. Okay. Kemudian method is most widely used in production. Okay, not very accurate lah actually. Untuk direct method ni dia not very accurate sebab dia depend on human judgment. Ya. Yang tu direct Yang indirect method pula, okay. Value quantity to be measured obtained by measuring other quantities which are functionally related to the required value. Contohnya angle measurement by sine bar, measurement of shaft power by dynamometer. Ini ialah measuring system. Okay, ada 5 elemen: standard, workpiece, instrument, person, environment. Okay, most basic element untuk measurement ni ialah standard. Without no measurement is possible. Okay, once the standard is chosen, select a workpiece on which measurement akan perform. The select instrument with the help of which measurement will be done. Kemudian, measurement should be performed under standard environment. And lastly, there must be some person ataupun mechanism, orang ataupun medium lah untuk carry out the measurement. Ini kita masuk under subtopic 1.3 dah. Okay, next. Okay.
Ini adalah element of measurement system. Okay, kalau awak dapat lihat, ya, you all dapat lihat. Dekat sini kita ada measure variable. Kemudian dalam kotak yang pertama ada sensor. Yang kedua variable conversion element. Kemudian kita ada signal processing. Then output measurement kita selepas blok yang ketiga. Kemudian dia ada signal transmission. Okey, kemudian kita akan menggunakan measurement at remote point. Dan yang kelima signal presentation ataupun recording. Akhir sekali output display ataupun recording. Okey. Ini element of measurement system block ni memang kena tahu proses dia daripada yang pertama, kedua sampailah yang kelima. Ya, wajib tahu yang ni. Ya, tu dah hint-hint sikit tu. Okey. Primary sensor, variable conversion element diperlukan okey. Primary sensor ni dia boleh bagi output. Okey, that is function of the measurement. The input applied to it lah. For most but not all sensor. Okay, not all sensor. Okay, in some cases the primary sensor and variable conversion element are combined, and the combination is known as transducer. Primary sensor tadi dengan variable conversion element kita combinekan, dia akan jadi transducer. So signal processing element exists to improve the quality of the output of measurement system in some way. Okay, yang type yang common dia tu signal processing element is the electronic amplifier contohnya. Okay, common type dia adalah electronic amplifier di mana kita akan amplify output. Daripada primary transducer tu ataupun variable conversion element, dan kita akan amplify, improve dia waktu keluar nanti, waktu hasil akhir dekat output. Okay, elemen ni kita measure system in particularly important di mana primary transducer has a low output. Contohnya thermocouple have a typical output of only a few millivolts. Okay, ni yang ni. So, other type of signal processing element are those that filter out induced noise. Selain daripada tu, type of processing element ni yang pasal filter out noise, okay, ataupun remove mean level and etc. Okay. Kadang-kadang in some device ni signal processing is incorporated into the transducer. Dia tak dapat nak bekerjasama dengan transducer. So, kita namakan dia sebagai transmitter. Macam tu. Then dekat sini kita boleh tengok in addition to these three components just mentioned, okay, some measurement system have one or two other component. First, to transmit the signal to some remote point. Secondly, to display or record the signal if it's not feed automatically into the feedback control system. Okay. Signal transmission diperlukan when the observation ataupun application point of the output of measurement system is some distance away. Okay, ada jarak daripada site to the primary transducer. Okay, so perlukan signal transmission ni. Kadang-kadang separation ni dia dibuat solely for purpose of convenience. Okay, but more often it follow the physical inaccessibility ataupun environmental unsuitability of the site. Okay, of the primary transducer tadi. Signal transmission element dia kata ada traditionally consist of single or multi-core cable. Okay, di mana often screen to minimize signal corruption by induced electrical noise. Okay. Kat sini fiber optic cable dia kata are being used in ever increasing number in modern installation. In part because of their lower transmission loss and impervious to the effect of electrical and magnetic field. Perlahan-perlahan lah baca. Kadang-kadang saya sekali baca pun saya tak faham juga. Tapi itulah, ini kan proses belajar kita. So, nak kena tengok lah. Nak kena tengok slow-slow. Fahamkan. Okay. Second last page untuk part 1. Second last page
Okey, dekat sini dia kata final optional element dalam measurement system is the point where the measured signal is utilized. Dalam setengah case, okay, element is omitted altogether because apa? The measurement is used as part of an automatic control scheme. And the transmitted signal tadi fed directly into the control system. In other cases, this element in the measurement system take from either of a signal presentation tadi unit or daripada signal recording unit. Okay. Yang ini memang take many form according to the requirement lah of the particular measurement application. Yeah. Okay. Starting point in choosing the most suitable instrument yang nak digunakan untuk measurement for particular quantity in manufacturing plant or sistem lain yang specification of instrument karakteristik dia kita perlukan. Terutamanya parameter like the desired measurement. Contoh macam accuracy, precision, resolution, sensitivity dan last tu contohnya macam linearity. Ya, ini. Okey, yang ini dah subtopik 1.4. Kita akan continue subtopik ini di bawah chapter 1 part 2. Okey, saya akhiri dulu kelas untuk chapter 1 part 1. So, kita akan sambung di next video. Okey, terima kasih kepada semua yang dah melihat video ini. Kita akan jumpa nanti lagi. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.